மகனை இப்படி போனது. ஏன்னா நல்லா போயிட்டு இப்படி பணமா வீட்டுக்கு வந்தானே அப்படின்னு. அவருக்கு 2 பிள்ளைங்க வேற இருக்கு. ஒன்னும் இல்ல சஸ்பெக்ட்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போய் கடைசி நேரத்துல ஒன்னும் இல்ல பேபஸ் சொல்லிட்டு எவ்வளவு சின்னதா போறாங்க. இன்னைக்கு என் மகனை இழந்துதான் நினைக்கிறேன். அவன் எனக்கு செய்யணும், நான் இறந்தான். ஆனா இன்னைக்கு அவனுக்கு நான் செஞ்சிருக்கு. அது எவ்வளவு பெரிய வேதனைன்னு எனக்கு தான் தெரியும். அதனால என் மகனுக்கு நடந்த மாதிரி வேற எந்த பிள்ளைக்கும் நடக்க கூடாது. எல்லாமே என் பிள்ளைங்க மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். Pada 20 April 2021, seorang lelaki berbangsa India berusia 40 tahun telah meninggal dunia setelah bertarung nyawa sejak 8 Mac 2021 di unit rawatan rapi ICU Hospital Selayang. Mangsa mendiang Ganapati ditahan polis dari 24 Februari 2021 sehingga 8 Mac 2021 di bawah suatu perintah reman 13 hari oleh mahkamah bagi membantu siasatan berkenaan jenayah yang kononnya dilakukan oleh abang beliau seperti rompakan gudang tilam, merampas kenderaan dan pergaduhan. Namun pada 7 Mac 2021, Ganapati telah pun didapati tidak terlibat dalam sebarang salah laku. Pada 8 Mac 2021, Ganapati yang sememangnya menghidapi penyakit kencing manis dan juga penyakit jantung telah dikejarkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Selayang dalam keadaan kritikal dengan kaki beliau lebam dan berdarah. Untuk makluman, dia sepatutnya ditahan sehingga 9 Mac 2021, tetapi ayah Ganapati mengatakan anaknya dibebaskan dari kesalahannya sehari sebelumnya. Ibu mangsa S. Tanalechmi yang berusia 60 tahun mengatakan bahawa anaknya sihat sebelum ditangkap tetapi mempunyai sejarah beberapa penyakit. Di samping itu, ibu mangsa juga mendedahkan bahawa anaknya itu telah dipukul dengan hos getah dan diheret di atas jalan berturap semasa berkaki ayam. Peguam keluarga mereka K. Ganesh mengatakan bahawa semasa penahanan Ganapati, mangsa telah dibawa ke Hospital Selayang sebanyak 4 kali untuk menerima rawatan atas permintaan mangsa pada 28 Februari, 3 Mac, 6 Mac dan 7 Mac. Ayah Ganapati mengatakan kaki anaknya harus dipotong pada 11 Mac ketika berada di ICU. Doktor juga mendapati bahawa Ganapati mengalami masalah buah pinggang. Keluarganya mendakwa kesihatan Ganapati merosot ketika berada di dalam tahanan polis, selain mengakibatkan kakinya bengkak dan lebam seolah-olah dia dipukul. Adik perempuan mangsa juga mendakwa bahawa dia dilarang berjumpa dengan abangnya ketika membawa ubatnya ke balai polis. Pada 20 April 2021, setelah bertarung nyawa selama lebih sebulan, Ganapati akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Berikutan kematian Ganapati, peguam keluarga tersebut menuntut Ketua Polis Daerah mengundurkan diri atas kegagalan menangani kes ini. Beliau tidak dapat memahami apa kesalahan mangsa sehingga dia harus direman selama 2 minggu. Beliau menambah bahawa kes ini harus disiasat di bawah kes pembunuhan sambil mempersoalkan mengapa tiada yang ditangkap sehingga hari ini. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Arifai Tarawi mengatakan bahawa polis melancarkan siasatan terhadap tuduhan jenayah ini. Arifai mendedahkan bahawa polis sedang menunggu laporan autopsi Ganapati. Menurut beliau juga mengatakan setakat ini tiada bukti Ganapati yang meninggal dunia dipukul ketika dalam tahanan polis. Katanya Ganapati tidak pernah mengadu dipukul polis walaupun dibawa ke Mahkamah Magistrate sebanyak 3 kali untuk direman. Hasil siasatan awal mendapati tiada sebarang aduan dipukul oleh pihak polis oleh mangsa kepada Yang Arif Magistrate sebanyak 3 kali dibawa ke hadapannya bagi tujuan reman dan sambung reman pada 25 Februari, 2 Mac dan 6 Mac. Mangsa juga tidak membuat sebarang aduan kepada pegawai perubatan dan penolong pegawai perubatan yang telah merawat mangsa pada 28 Februari, 3 Mac, 6 Mac dan 7 Mac. Arifai juga berkata siasatan masih diteruskan dan kertas siasatan akan dimajukan ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya dalam masa terdekat dengan cadangan inkuest. Sementara itu, sebuah organisasi bukan kerajaan mendesak Jabatan Peguam Negara AGC untuk membuka kertas siasatan mengenai kematian Ganapati. Siasatan itu dapat membantu menentukan punca kematian Ganapati dan mengenal pasti pelakunya. Terlalu banyak persoalan yang belum terjawab mengenai kes ini seperti apa yang berlaku dalam tempoh penahanan, apakah polis mengambil tindakan yang wajar untuk memastikan bahawa tahanan mendapat rawatan yang sewajarnya, adakah terdapat jurang dalam tindakan polis setelah mendapati bahawa tahanan mengalami kecederaan. NGO itu juga meminta pihak polis menghentikan kekejaman dalam tahanan. Sebagai rakyat Malaysia,
Kita sangat mengecam sekeras-kerasnya kezaliman tak berperi kemanusiaan sebegini yang telah mengakibatkan kehilangan nyawa yang tragis. Kematian dalam tahanan polis di Malaysia seolah-olah menggambarkan diskriminasi layanan terhadap golongan lelaki berbangsa India. Satu kajian Suara Rakyat Malaysia, Suara, menganggarkan bahawa hampir 55% mangsa kematian dalam tahanan polis di Malaysia adalah warga negara berbangsa India. Ini suatu statistik yang mengejutkan memandangkan etnik India cuma merangkumi sekitar 7% dari jumlah keseluruhan penduduk Malaysia. Statistik rasmi Kementerian Dalam Negeri pula mendapati bahawa sekitar 23.4% kes sebegini melibatkan mangsa berbangsa India. Malangnya kematian ganapati ini hanyalah insiden terkini, memandangkan terdapat banyak kes kematian dalam tahanan polis sebelum ini, termasuk antaranya lain kes Ekugan pada tahun 2009 dan Endar Mendran pada tahun 2013. Kesimpulannya, tidak kira apa pun warna kulit seseorang, pihak berkuasa perlu menangani sesuatu kes dengan jujur dan amanah. Ingatlah segala apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipersoalkan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap jika benar apa yang didakwa, semoga pelaku dapat dibawa ke muka pengadilan sekaligus memberi keadilan kepada keluarga mangsa. Sekian, terima kasih.